Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la wal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada saat ini bersama-sama kita mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi kesempatan pada kita untuk bersama pada pagi ini dalam kuliah yang kedua, kuliah duha yang kedua dalam kuliah khas online yang ditaja oleh Majlis Ta'lim wa Ta'allum Brunei Darussalam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk yang diketengahkan kepada kita ialah Ramadan, bulan membentuk kepribadian Muslim. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dalam muhkami tanzilih dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, difardukan puasa kepada kamu seperti mana difardukan puasa kepada umat yang terdahulu daripada kamu. La'allakum tattaqun, pastilah kamu akan memperolehi taqwa. Di ayat ini sangat berbetulan dengan tajuk yang diketengahkan.
Ramadan bulan membentuk kepribadian Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk pribadi hambanya ialah melalui ibadah yang difardukan kepada kita, iaitu berpuasa. Macam mana boleh kita faham puasa membentuk kepribadian kita sebagai seorang Muslim? Sebab puasa bererti menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Di sini umat Islam dilatih untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan keinginan dirinya, iaitu makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa. Semua perkara-perkara yang namanya makan minum dan perkara yang membatalkan puasa ialah perkara-perkara yang dianjurkan ataupun dicetuskan oleh keinginan nafsu. Seseorang itu makan mengikut yang dia inginkan, minum yang dia inginkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan semua yang diinginkan oleh nafsu dan diri sendiri dihentikan. Tujuannya untuk dijuruskan keinginannya ialah keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita berpuasa. Allah hendak kita berpuasa. Sebab puasa mengekang diri daripada kemahuan nafsu. Maka sebab itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iblis dan syaitan dirantai dalam bulan puasa. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan kita berhadapan dengan nafsu kita. Maka perkara-perkara bukan sakat perkara yang membatalkan puasa, tetapi perkara yang mengurangkan nilai puasa pun Allah hendak kita hentikan dan dilarang kita mengikut. Maka sebab itu puasa yang kita nak tunaikan ialah bukan sebarangan puasa, iaitu puasa yang kita nak tunaikan ialah puasa yang mengikut SOP dan garis panduan yang ditetapkan oleh Allah pada kita. Puasa yang kita nak tunaikan ini ialah puasa yang kita nak tingkatkan nilainya melalui puasa yang dipanggil dengan puasa khawas. Sebab puasa ada 3. Yang pertama puasa awam, puasa khawas dan puasa khawasul khawas. Kalau kita sekadar tak makan dan tak minum dan tak buat benda yang membatalkan puasa, tanpa kita puasa anggota kita juga, berarti kita hanya mendapat lapar dan dahaga saja. Itulah yang Nabi kata, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapat apa daripada puasanya, melainkan dapat hanya lapar dan dahaga saja. Pasal apa? Sebab matanya tidak berpuasa, telinganya tidak berpuasa, mulutnya tidak berpuasa, tangannya tak berpuasa, kakinya tak berpuasa. Jadi bila mana mata masih melihat yang haram, telinga masih mendengar yang haram, mulut masih bercakap yang haram, tangan masih memegang yang haram, kaki masih melangkah ke tempat yang haram. Jadi macam mana dinamakan seorang tu berpuasa? Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa dan mengurangkan pahala puasa. Jadi bila mana kita patuh pada Allah,
Kalau ikut mata nak tengok juga yang haram, telinga pun nak dengar yang haram juga, mulut pun nak cakap yang haram juga. Bila mana kita patuh kepada Allah, semua anggota kita dilarang, ditahan, dihentikan daripada maksiat, maka itulah maknanya kita sedang membentuk kepribadian kita sebagai seorang Muslim. Jadi begitulah Ramadan bentuk pribadi sebagai seorang Muslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kita mesti mendidik diri kita untuk melakukan perkara yang diradai oleh Allah dan menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kita kena berusaha membaiki diri kita melalui bulan yang Allah tentukan pada kita. 30 hari kita berpuasa, 30 hari itulah kita membentuk puasa kita, melatih diri kita membentuk kepribadian mulia. 30 hari kita buat dengan berkat Ramadan. Selepas habis Ramadan, pribadi mulia itu telah terbentuk dalam diri kita, dan itulah modal untuk kita menjalani 11 bulan yang akan datang, untuk jumpa pula Ramadan yang akan datang. Makna seseorang yang sudah menjadikan Ramadan sebuah madrasah tarbiyah, maka dia akan dapat membentuk kepribadiannya dengan 30 hari Ramadan itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab pada ayat tersebut Allah kata la'allakum tattaqun. Allah fardukan puasa itu ialah untuk ataupun agar kamu memperolehi taqwa. Apa taqwa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih. Itu mana taqwa. Taqwa maknanya menjunjung tinggi titah perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Itu mana taqwa. Taqwa di mana? Taqwa di hati. Nabi kata at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Taqwa di sini, kata Rasulullah. Nabi ulang 3 kali. Jadi melalui praktikal puasa. Puasa ngebentuk takwa. Puasa melahirkan takwa. Buah daripada puasa ialah takwa. Seseorang yang berpuasa barangkali kalau tanpa takwa, dia boleh bangun sahur, kemudian dia tak makan, tetapi dia boleh makan sembunyi-sembunyi. Lepas tu habaq orang pula, saya puasa. Siapa? Dan tanya dia, kita pun tak tahu, tapi dia beritahu dia puasa. Puasa ni tak perlu bagi tahu. Cukup Allah yang tahu. Dan orang yang berpuasa menjadikan seseorang tu ikhlas. Sebab puasa dia tak macam semayang. Semayang berarti kita melakukan perbuatan semayang. Zakat, sedekah, perbuatan yang kita buat, orang nampak. Kita tunaikan fardu haji, umrah, orang tahu. Ibadah lain semua dilihat, kecuali puasa. Puasa tak terlihat perbuatan kita berpuasa. Kalau kita tak beritahu ke orang, siapa pun tak tahu tentang puasa kita. Maknanya puasa ialah ibadah yang tersembunyi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau seorang tu tak ikhlas, dia tak puas hati kalau orang tak tahu.
Dia mengajar takwa kita. Dia mengajak kita melakukan kerana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitulah puasa membentuk ketakwaan di dalam hati. Apa penting takwa? Pentingnya takwa sebab dari takwa lah terbentuk pribadi. Sebab dia bermula di hati. Orang yang bertakwa, takwanya tinggi, maka pribadinya tinggi. Seseorang dengan seseorang terbeza dengan takwa. Kalau takwanya kecil dibanding dengan orang takwanya besar, maka yang bertakwa tinggi dan besar ialah seseorang yang lebih mulia daripada orang yang bertakwa rendah ataupun kecil tadi. Maka sebab itu kemuliaan kita pada ukuran takwa. Maka sebab itu inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah, yang paling mulia di kalangan kamu siapa paling bertakwa. Jadi takwa itulah nak usah dalam bulan puasa ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana tumbuhnya takwa? Tumbuhnya takwa berasaskan puasa. Tapi bukan setakat puasa, tapi ia dijalankan melalui seperti yang disebut tadi, semua anggota kita mesti berpuasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam waktu yang sama, kita mesti upgradekan ibadah-ibadah kita. Kita mesti upgrade, tingkatkan. Sembahyang sunat kena banyak. Sembahyang fardu kena tetap. Sembahyang jemaah 5 hari, 5 kali sehari semalam itu mesti tidak ada satu pun terluput dan terlepas daripada kita. Quran kena baca sebanyak-banyaknya. Sedekah kena buat tanpa henti. Selawat kena selawat sebanyak-banyaknya. Zikrullah kena berzikir sebanyak-banyaknya. Qiyamul lail kena buat setiap malam. Jadi semua inilah membentuk takwa, meningkatkan takwa. Kalau hanya tak makan dan tak minum, mayang jemaah tak jaga, mayang sunat tak jaga, ibadah tak jaga, jadi macam mana kita nak mengetam takwa? Macam mana kita nak memperoleh takwa? Sebab ketakwaan kita tak bina. Takwa ni dia mai selepas kita melazimi ibadat demi ibadat, ibadat demi ibadat. Kalau kita meninggalkan ibadat, maka tak ada buah lah. Tak berbuah lah takwa. Maka perasaan dalam hati kita besar, kita perintah Allah, besar juga larangan Allah. Itulah kesan daripada kita berpuasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di samping dalam waktu yang sama kita berazam untuk keluar daripada Ramadan sebagai seorang yang berjaya di dalam bulan Ramadan. Maka orang yang berjaya itu dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadiah selepas daripada Ramadan, iaitu berhari raya. Jadi raya ialah satu hari selepas kita berjaya mendidik pribadi sepanjang 30 hari. Tuhan suruh puasa, kita boleh buat. Tuhan suruh sembahyang tarawih diri malam, kita boleh buat. Dan pelbagai lagi ibadah-ibadah yang Tuhan suruh buat, kita boleh buat. Jadi bila mana kita dah boleh melakukan, kita kena syukur. Dan kesyukuran itu diterjemahkan dengan hari yang namanya Aidil Fitri. Kita balik kepada fitrah, kita balik kepada kita yang asal. Itu kita yang asal, kita yang bersih, yang panggil fitrah. Maka hari itu disebut dengan Aidil Fitri, hari kita balik
seperti mana kita asal di alam roh itu kita sangat bersih. Demikian juga bila kita main ke dunia, kita datang ke dunia tanpa dosa. Jadi hari raya Al-Fitri ialah hari kita merayakan kita putih bersih selepas daripada kita dah berjaya diampun oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Sebab itu Ramadan awaluhu rahmah. Ramadan awalnya ialah rahmat. Wa awsatahu maghfirah. Pertengahannya ialah keampunan Tuhan. Wa akhirahu atqu minan nar. Dan yang terakhir ialah pelepasan daripada api neraka Allah. Bila kita dah berjaya mendapat ketiga-tiga perkara ini, maka baliklah kita kepada asal diri kita yang sebenarnya, iaitu datang ke dunia tanpa ada dosa. Maka begitulah orang yang berpuasa dengan sebenar-benar makna daripada berpuasa, dia akan mengakhirkan sepanjang 30 hari itu dengan ditamatkan dengan dia bersih daripada dosa. Jadi bila mana orang tu selamat daripada kemurkaan Allah dan mendapat keredaan Allah, bahkan dirayakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kejayaan dia, maka terbentuklah peribadi yang Islam hendak, iaitu orang yang bertakwa. Jadi seorang ni takkan mampu untuk membentuk kepribadian yang dikehendaki oleh Allah kalau tidak ada poin dia, iaitu takwa. Contohnya, orang bertakwa dia akan buat benda baik. Orang tak bertakwa dia tak boleh buat benda baik. Contoh, kita kata macam poin pada lampu ni. Bila ada poin, maka bolehlah berjalan semua arus elektrik ke mana-mana, ke lampu, ke kipas, ke peti air, ke mesin basuh dan sebagainya, sebab dah ada poin. Jadi begitulah takwa jadi poin kepada amal soleh di anggota kita. Siapa ada takwa, matanya akan tengok yang baik, telinganya akan mendengar yang baik, dan dia akan jadi orang yang sentiasa melakukan kebaikan. Dan kebaikan yang dia buat tanpa henti, mengikut kekuatan dalam diri dia, mengikut takwa dalam diri dia. Ya, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi seseorang yang tidak menjana takwa, dia akan menghadapi satu situasi dia lemah nak melakukan amal kebaikan tanpa henti. Baca Quran sampai letih. Ketika itulah tidur kita dikira ibadat. Kadang-kadang orang salah faham, orang kata dalam bulan puasa tidur pun boleh pahala. Tidur macam mana? Bukan lepas subuh tidur, masuk waktu zuhur bangkit sembahyang, tidur. Lepas tu masuk waktu asar bangkit sembahyang, tidur. Bukan itu namanya ibadah. Tidur yang nama ibadah ni, tidur yang kita tidur lepas kita letih buat kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidur tu hal kira ibadah. Sebab kita tidur nak bangkit buat pula ibadah. Ini salah faham. Orang faham tidur dalam bulan puasa itu ibadah. Jadi insya-Allah Ramadan kali ini kita minta Allah perkuatkan kita untuk kita nak buat ibadat sebanyak-banyaknya. Bulan puasa esok mari kita buat semua ibadat. Quran baca. Khatamlah Al-Quran kalau bagi yang berkemampuan 10 juzuk 3 hari. Bagi orang yang hafal Quran, mereka memang boleh buat. Macam Ustaz Midi, oleh kerana dia hafal Quran, dia lancar baca Quran, dia 3 hari dia khatam Quran. 10 hari. Ramadan, 10 hari. 10 hari. Yang 10 juzuk sehari. 3 hari habis. Jadi, kalau gitu berapa kali khatam Quran bulan puasa? 10 kali. Tidak. 10 kali khatam Quran dalam bulan puasa.
Tak mampu, 5 hari sekali. Mengerti 6 juzuk sehari. Tak mampu, 6 hari sekali. Mengerti 5 juzuk sehari. Tak mampu juga, 10 hari khatam sekali Quran. Mengerti 3 juzuk sehari. Tak mampu juga, 15 juzuk dalam tempoh 15 hari khatam sekali. Sebulan 2 kali. Tak mampu juga, sebulan khatam Quran sekali. Berarti sehari 1 juzuk. Habis ya. Kalau tak boleh buat cara tu, nak buat apa lagi? Jadi usahakan kita masih boleh melakukan tutur Quran. Sembahyang sunat jangan tinggal. Semua sembahyang fardu dalam bulan Ramadan, sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah. Sembahyang sunat qabliyah bagi yang tak ada ba'diyah, jangan tinggal. Sembahyang jamaah tu mesti dah. Jangan ada satu waktu pun sembahyang jamaah dalam Ramadan kita tertinggal. Melainkan semua kita buat secara berjamaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat, kalau bulan biasa kita buat 1000, Ramadan kita buatlah tingkatkan 2000, 3000. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau bulan lain kita terus bangkit untuk sembahyang tahajud dan juga sembahyang dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sembahyang subuh. Tapi Ramadan bangkit lebih awal untuk sembahyang dulu, tahajud, berqiyamul lail. Lepas tu kita bersahur, kemudian kita sembahyang subuh berjamaah. Mana semua ni kena tambah, kena ganda. Sedekah hari-hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedekah hari-hari. Tak kira sama ada kita pergi beli makan ataupun kita ni pembuat makanan. Sedekah hari-hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ibadat berbuka puasa pun kita buat terlebih baik. Orang yang buka puasa tak terlebih baik, iaitu orang yang berbuka puasa mengikut nafsu. Daripada kita mula beli makanan, jangan ikut nafsu dah. Sampai kita buka puasa pun kita tak ikut nafsu juga. Baru mana kita tu berpuasa. Kita nak puasa, kita ikut Allah, kita bukan ikut nafsu. Kalau ikut nafsu, kita akan beli makanan dia. Kalau tangan jari 10 ni, 10 jari ni semua dah. Bila kita balik rumah nak makan, kita takkan mampu makan semua kita beli tu. Melainkan esok, melainkan sehari takkan buang semua sebab tak habis. Makna kita tak mendapat keredaan Allah kalau kita melakukan perbuatan yang seperti itu. 30 hari, beli hari ni dulu. Esok beli hak lain pula. Esok beli hak lain pula. Esok beli hak lain pula. Barulah kita dikira tak membazir makanan yang kita beli. Kalau tidak, termasuklah orang-orang itu dalam innal mumadziri kanu ikhwana syayatin. Orang membazir itu saudara bagi syaitan. Kita tak mau. Kita kena musuhi syaitan, tiba-tiba jadi saudara syaitan pula. Na'udzubillah min dzalik. Jadi makanlah, kalau kita buka, kalau kita biasa makan nasi sepinggan, potong separuh. Mana kita tak ikut nafsu, kita ikut akal. Sebab makanan yang kita makan, dia hanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang sewajar dan sepatutnya saja. Sebab perut kita baru terima makanan. Tak sesuai nak lunggukkan semua makanan yang banyak dalam perut kita untuk dia kisah. Mudarat. Cukup ambil separuh. Kalau biasa makan sepinggan, ambil separuh, makan separuh tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas tu lagi kalau lapar pula, makan pula. Kalau kita makan serentak, mudaratkan
diri kita nak buat ibadat, kita tak akan mampu, kita mengantuk, kita tak larat, badan akan jadi lemah. Jadi kita makan, kita jaga sebab kita nak buat ibadat. Saya nak tanya, boleh tak mayang tarawih dalam keadaan mengantuk-mengantuk? Tak seronok. Tapi macam mana kalau kita mayang tarawih dalam keadaan badan kita segar, semangat, seronok, puas? Jadi begitulah ibadat akan terpengaruh dengan sejauh mana nafsu kita ikut. Kalau kita ikut nafsu, ikut sungguh-sungguh nafsu, ibadat akan jadi merosot. Kita tak mampu nak buat ibadat. Bila kita tak mampu nak buat ibadat, macam mana nak hasil taqwa? Taqwa tak ada. Taqwa tu demai selepas buat ibadat. Tapi kalau kita dah jadi malas, lemah nak buat ibadat, jana kuasa nak buat ibadat itu akan melemah dan tak terhasil seperti mana yang Allah nak, iaitu la'allakum tattaqun tu tak tercapai. Dan akhirnya dengan ketidakcapaian kita ketakwaan yang Allah nak tu, jadi itulah yang kita nak lalui 11 hari yang 11 bulan yang akan datang lepas puasa tu, dengan persediaan yang lemah, dengan jana kuasa yang sangat dhaif. Hak tu nak tempuh 11 bulan yang akan datang. Mampu tak? Tak mampu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita doakan moga-moga Allah pilih kita untuk kita di antara ribuan khalayak yang akan mendapat takwa dalam bulan Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Muslimin dan muslimat untuk Allah sekalian yang baik daripada Allah kuasa sendiri, terima kasih pada Majlis Ta'lim wa Ta'allum daripada Brunei yang menganjurkan majlis kita pada hari ini. Mudah-mudahan umat Islam akan lebih kuat dalam Ramadan yang akan datang, untuk kita mampu untuk berdepan dengan musuh-musuh kita dalam 11 bulan yang mendatang, iaitu musuh-musuh kita di kalangan nafsu, syaitan, musuh-musuh luaran, musuh-musuh dalaman, Yahudi, Nasrani dan sebagainya, akan dapat kita hadapi dengan kekuatan ketakwaan dalam diri kita, insya-Allah. Yang baik daripada Allah kuasa sendiri, mudah-mudahan Allah mengampun dosa kita dan menjangkau umur kita sampai kita masuk Ramadan yang akan datang. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.